الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعنه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya malah kita mendengar dan memahami firman Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Menyatakan peristiwa besar yang berlaku kepada seluruh alam. Allah mengutuskan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam. Tidak seperti rasul-rasul sebelumnya diutuskan kepada kaumnya sahaja, bangsanya sahaja, umatnya sahaja, negerinya sahaja, dan di zamannya sahaja. Adapun Nabi akhir zaman ini diutuskan kepada semua manusia dan jin. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sebelahnya diutuskan sehingga hari kiamat. Setelah Allah yang maha mengetahui akan mengurniakan kepada manusia di akhir zaman dengan kemajuan ilmu, mereka mencipta berbagai-bagai alat yang canggih sehingga boleh bergerak dengan cepat ke seluruh pelosok dunia, mendapat maklumat yang segera dalam masa yang sedikit. Maka cukup bagi akhir zaman ini seorang Rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan dalam keadaan dunia benar-benar berhajat kepada seorang Rasul. Setelah Nabi Isa alaihissalam, Rasul dari Bani Israel, diangkat ke langit, tidak ada kali Rasul selepas daripadanya diutuskan. Manusia yang sudah berlalu masa yang lama, walaupun ada kalangan mereka yang punya kitab Taurat dan Injil, tetapi telah menyelewengkan daripada kitab itu.
para pemerintah menggunakan ulama-ulama jahat, padri-padri yang menyeleweng, mendukung pemerintah yang zalim itu dengan kitab Allah yang diselewengkan. Sehingga ulama-ulama yang saleh ditangkap, dibunuh. Yang menyelamatkan diri terpaksa mengasingkan diri daripada masyarakat. Hidup di padang pasir yang jauh, di pulau-pulau di tengah lautan, membawa agama yang dikasihi, beriman kepada Allah secara bersendiri. Walaupun di masa itu sudah ada negara-negara bertamadun, Rom, Parsi, Mesir, China, India dan lain-lain, mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, membangun negara dengan bangunan-bangunan yang besar, tetapi penuh dengan kezaliman. Bangunan didirikan di atas mayat-mayat rakyat yang dipaksa, yang dikerah, ditekan dan ditindas dengan zalim-zalimnya. Kekayaan dan kemajuan tidak memberi apa-apa makna kepada mereka, kerana jauh daripada petunjuk Allah. Apatah lagi agama-agama yang tidak samawi, yang menyembah berhala, menjadi lebih sesat. Masyarakat yang jahat dan zalim, orang-orang Arab menimbus anak perempuan hidup-hidup kerana tidak berguna untuk berpegang. Ada kaum dan masyarakat menjual isteri dan anak perempuan kerana berjudi. Peraturan binatang diamalkan dalam kalangan hidup manusia. Siapa yang kuat, dialah yang baik, dianggap baik, dimuliakan, disanjung. Di saat yang begini rupa, Allah mengutuskan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana peristiwa kedatangan yang besar dinyatakan di dalam kitab-kitab zaman dahulu. Kitab Taurat dan Injil diberitahu oleh nabi-nabi zaman dahulu. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan ingatlah, apabila Allah mengadakan perjanjian dengan nabi-nabi yang dilantik di zaman dahulu kepada pengikut dan umat mereka, setelah nabi itu diberi kitab dan kebijaksanaan, dinyatakan pengikut-pengikutnya, akan datang seorang nabi di akhir zaman. Nabi itu membawa kitab Allah, kebijaksanaan yang luar biasa. Berimanlah kamu kepada Nabi itu. Tolong Nabi itu. Berjuang, berperang bersama dengannya, bagi menegakkan agamanya. Adakah kamu berjanji, wahai umatku, kata Nabi-Nabi itu, kamu berikrar. Lalu mereka berkata, kami berjanji, dan berjanji setia dengan ikrar itu. Nabi itu kata, saksikanlah. Aku termasuk dengan saksi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang-orang yang jahat. Firman Allah lagi, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan mereka akan kitab,
Mereka mengenali Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman itu, seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kenal perbatang tubuh Nabi itu, macam kenal anak-anak. Tanda kecil yang ada pada tubuh pun tahu. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu kebenaran. Sembunyikan kebenaran itu. Bahkan pengkaji perbandingan agama di zaman ini membaca kitab berbagai-bagai agama. Dalam kitab agama Hindu, agama Majusi, dan agama-agama yang lain mengisyaratkan zahirnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terdapat di kalangan ahli-ahli nujum yang bersahabat dengan jin-jin yang pembohong, yang mengetahui rahsia langit, terpaksa memberitahu berita yang benar akan zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman diberi mukjizat Al-Quranul Karim, kitab Allah yang tak mungkin direka dan dicipta oleh manusia. Dilahirkan dalam keadaan buta huruf, tidak sabar membaca dan menulis, bagi membuktikan kitab itu daripada Allah, bukan dikarang sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang lain mesti membaca dan menulis, tetapi Nabi akhir zaman dikhususkan mendapat ilmu tidak membaca dan menulis, membuktikan Quran daripada Allah. Malangnya sah datang Nabi itu, kebanyakan padri-padri sami-sami menyembunyikan berita kedatangannya, menyesatkan pengikut-pengikutnya. Bukan sekadar itu, mereka menentang sehingga berperang, berpakat untuk menjatuhkan Islam sehingga hari ini. Namun Allah mendukung Nabi itu. Agamanya akan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Laksana cahaya matahari dan bulan yang dicipta oleh Allah. Tidak ada manusia yang dapat menghapuskan cahaya matahari dan bulan. Begitulah tak ada siapa yang boleh menghapuskan cahaya agama Islam ini. Walaupun umatnya tekan, ditindas, dibelasah, diperangi, dibunuh di mana-mana sahaja, akan tetap ada yang hidup membawa Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Marilah kita memberi keyakinan kita kepada Islam yang telah kita anut ini, dengan bersyukur kepada Allah yang mengurniakan nikmat Islam kepada kita. Kita menjadi Islam dengan petunjuk Allah, sama ada kerana baka dan keturunan atau masuk Islam sepahnya, adalah nikmat Allah yang paling besar. Nikmat yang menyelamatkan kita daripada dunia sehingga hari akhirat. Adapun nikmat lain sementara waktu di atas dunia ini sahaja. Kita nyatakan syukur pada nikmat itu dengan kita beramal dengan ajaran Islam. Sebarkan ajarannya, tegakkan ajarannya, dan pertahankan ajarannya dengan percaya dan yakin pada janji Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menzahir dan memenangkan agama ini pada akhirnya, walaupun dibenci oleh orang musyrikin. Waqallahu lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين
وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Berpegang teguh dengan ajaran Islam. Jangan berganjak sehingga kita mati meninggal dunia. Hisabkan diri masing-masing. Kepercayaan kita, perangai kita, amalan kita menepati ajaran Islam. Kerana Islam sahaja yang diterima oleh Allah. Lain daripada yang ditolak oleh Allah Ta'ala. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesiapa yang menuntut, yang berpegang lain daripada Islam, dia tidak diterima. Di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Semua yang lain daripada Islam, kalau kita lihat baik, bagus bagaimana sekalipun, ia ditolak oleh Allah Ta'ala. Sekarang kehidupan dunia ini sahaja baiknya, tak sampai ke hari akhirat. Yang baik dunia sehingga akhirat ialah Islam. Berpegang dengan ajaran Islam. Penyelamat kita daripada dunia sehingga hari akhirat. Yang lain sementara waktu di atas dunia ini sahaja. Bekalan akhirat ialah amalan mengikut ajaran Islam itu. Seterusnya mari kita bersyukur dengan nikmat kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan sentiasa bersalawat kepadanya. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ucap salam kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha 10." Sesiapa yang bersalawat ke atasku selalu selawat, satu selawat, Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan sesiapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh, seseluruhnya malaikatnya mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur al Islam wal muslimin wad du'at wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin. Ala Allah tawakkalna
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصل كلبا من كلابك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ اللهم في نحورهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك يا رب العالمين. اللهم أصلح أمور المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.